Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita berkumpul lagi pada malam ni, itu hari Rabu 9.30 malam, yang mana kita, macam saya terangkan hari itu, sementara sebelum daripada kelas fizikal ada, dan insyaAllah kalau untuk slot malam Rabu ni, Rabu malam Khamis ni, kita akan ambil insyaAllah nanti tajuk khas berkenaan dengan kitab usul tafsir, ya. Tapi sementara sebelum daripada kelas fizikal ada, so kita akan isikan pengisian macam apa pada minggu lepas. Sebenarnya tajuk yang saya bawa itu mengenai ciri-ciri kumpulan ajaran sesat, yang mana kita bincangkan, tapi saya tak puas hati sebab internet teruk sangat kan. Internet teruk sangat, jadi agak payah sikit. Kita tak dapat nak bincangkan ataupun jelaskan dengan lebih detail. Okey. So jadi pada tajuk yang lepas saya sentuh sikitlah, dan saya ambil daripada tajuk yang saya bintang itu berdasar kepada apa yang datang daripada kitab Manhajut Talaqi wa Istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan penilaian agama itu dari Islam, yang mana kita kata dalam konteks tersebut ketika bincang tentang usul ahli bid'ah, di situ sebenarnya dah dicatatkan dengan teliti oleh Dr. Ahmad Abdul Rahman As-Suwayan tentang kaedah ataupun cara-cara kita mengenal ajaran sesat. Kita sedar tak sedar, tajuk tersebut sebenarnya tajuk yang khas berkenaan dengan kenali ajaran sesat. Sebab ciri-ciri dia walaupun berbeza, kesesatan manusia ni berbeza-beza setiap zaman dan juga masa, berdasar kepada cara pemikiran, bentuk hidup dan sebagainya, suasana hidup. Memang manusia ni akan berbeza-beza cara dia punya kesesatan tu. Tapi kalau kita lihat balik dalam Islam, dengan lepas datang Muhammad SAW, kita dapati tajuk untuk mengenal kumpulan sesat ni sebenarnya sangat mudah. Sebab dia sebenarnya balik pada asal bila Nabi SAW beri pada kita tinggalan. Dia berkata, taraktu fikum amran, kan, aku tinggal pada kamu dua perkara. Dan tadillu matabassutum bihima, perkara yang takkan sesat selama kalian berpegang dengan kedua-duanya, kitab Allah. Kitab Allah juga sunnah Nabinya. Okay, jadi balik pada asal daripada sudut itulah sebenarnya kita lihat kesesatan tu boleh muncul bila ditinggalkan kitab dan sunnah. Cuma kadang-kadang kekeliruan akan berlaku bila mana orang yang kita jumpa tu, yang sesat tu, dia masih pakai Quran ataupun masih pakai sunnah untuk berhujah, menolak kefahaman kita ataupun menolak kefahaman yang betul menggunakan Quran dan sunnah juga. Sebab tu kalau kita nak fahamkan, bila dibincangkan berkenaan kumpulan sesat ni, dia cara pertama kita kenal, pertama sekali bila dia berani menolak nas. Dia tolak nas dengan nyata, terang-terangan, maka dekat situ kita dah jelas, kita tahu dia ni sesat. Dan sebab balik pada asal kita ni terikat, umat Islam ni dinamakan Muslim, kita namakan Muslim sebab kita ni menyerah atau tunduk atau patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunduk, pasal nama Muslim tu yang menyerah, yang tunduk, yang patuh ke perintah Allah Ta'ala. So gelaran Islam itu atau Muslim tu kena dengan karakter kita yang asal. So bila seorang manusia tu tadi menolak untuk taat kepada Allah, tolak taat kepada Rasul, dan terang-terangan, dia kata saya bebas, I don't have to follow, dia kata macam tu. Ini pada konteks ini awal-awal lagi dia telah gagal. Ini punca awal lah bila kita kata kumpulan pertama, kalau dia tolak Quran, tolak sunnah, dia sesat lah. Macam sekular, itu zaman kita kumpulan sekularism. Dan sekular ni sebenarnya kalau tuan-tuan baca balik
dia bukannya muncul daripada umat Islam sendiri. Perkembangan sekularisme ni bermula daripada jemaah Kristian bila berlaku di Eropah, Renaissance ataupun kita panggil revolusi industri. Lalu di situ telah muncul kumpulan yang menolak untuk berpegang dengan agama kerana mereka merasakan bahawa kalau pegang agama ni dia akan merosakkan mereka. Jadi orang tolak nas, teks agama. So bila penjajah datang ke tanah Melayu, ke mana-mana negara dunia, mereka bawa ideologi tersebut. Mana dia bawa ideologi bahawa agama ni bertentangan dengan ilmu. Dan hasil dia banyaklah orang yang terpengaruh dan menolak agama dengan terang-terangan, bahkan tolak teks agama sendiri. Dia Quran ke sunnah ke dia akan tolak. So daripada sudut ini awal-awal lagi kita kenal orang tu sesat. Dan memang siapa berpegang dengan secularism essentially sesat lah. Sesat. Okey. Kalau bukan daripada sudut ini kita kenal kumpulan sesat tersebut, kita akan jumpa dia daripada sudut kedua. Itu yang mereka masih pegang Quran atau sunnah atau kedua-duanya sekali. Lalu mereka akan mempermain-mainkan kepada kita atau bersuka hati melakukan sistem baru dalam bermuamalah dengan nas. Sebab tu kita terangkan itu, kita kata orang yang sesat ni kita kenal dengan pertama sekali mereka tolak contohnya beriman kitab, tidak mau beriman dengan sunnah. Ini boleh kata keseluruhan macam tu. Keseluruhan kumpulan-kumpulan sesat jadi kat sini. Sebab tu bila kita gelar diri kita ahli sunnah, punca kita gelar diri kita ahli sunnah adalah sebab kita menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai penjelas bagi Al-Quran. So mana-mana kumpulan yang ada sesat dan sebagainya daripada asal punca daripada tajuk ni. Macam dulu kumpulan yang awal kalau kita lihat dalam sejarah, para ulama dia merujuk kepada kesesatan ni, kumpulan firqah sesat ni yang zahir mula-mula nampak adalah kumpulan Khawarij. Yang diorang kata pegang Quran tapi diorang tak pegang dengan sunnah. Demikian juga lepas tu kumpulan Syiah. Kemudian lepas tu kumpulan Qadariyah, ataupun kumpulan lepas tu Mu'tazilah. Dan mereka ni semua dalam konteks masalah Quran mereka setuju. Mereka setuju dengan Al-Quran. Kumpulan ni bersetuju dengan Al-Quran. Tapi mereka tak setuju tentang penjelasan Al-Quran. Sebab kita pada konteks masalah ini kita kata kita nak faham apa dalam Quran, kita tahu bahawa Al-Quran Karim adalah rumusan bagi apa yang Allah Ta'ala mahu daripada kita buat. Tapi Muhammad SAW, Nabi SAW adalah penjelas bagi Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak ayat kita baca. Contohnya ayat 80 surah An-Nisa. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Bila mentaati rasul dia taat kepada Allah Ta'ala. Kan? Itu dengan janjilah Allah Ta'ala nyatakan macam tu. Demikian juga pada ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala nyatakan ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah Ta'ala, taati Rasul dan taatilah orang berurusan dengan kalian. Dan ketaatan Rasul ni kunci utama. Bahkan Allah Ta'ala jadikan itibak kepada Rasul adalah sebab untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Muhammad, kamu semua cintakan Allah, ikutlah aku, ikutlah Muhammad SAW. So kalau kita basic pada perkara pertama ni, memang kumpulan-kumpulan yang sesat macam anti hadis. Even kumpulan macam Kaha Al-Kadzab, dia pun kumpulan macam ni pun mengaku Quran dia pegang. Qadiani dia setuju Quran tapi dia tak nak sunnah, sebab dia orang cuba menginterpret ataupun cuba memperjelaskan maksud-maksud ayat Quran atau kalimah-kalimah Quran ikut kepada apa mereka suka. Ini konsep yang kita kata pada asal kalau kita nak kenal kumpulan sesat ni, bila dia tolak sunnah Nabi SAW, dia lari tak nak pakai sunnah. Alasan dia kata Quran daripada Allah Ta'ala. Tapi sunnah ni daripada Nabi. Quran confirm tak silap. Sunnah boleh silap. Dia cakap macam tu, dia lupa sebenarnya Al-Quranul Karim pun datang dari Nabi SAW. Kalau Nabi tak bacakan Quran dan para sahabat tak hafal Quran untuk sampai pada orang selepas mereka, macam nak kita dapat Quran? Sebab tu bila Al-Quranul Karim datang, Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran dan surah An-Nahlu ayat 44. Surah An-Nahlu ayat 44 Allah Ta'ala nyatakan, wa anzalna ilaika dzikra, dengan turun kepada engkau Muhammad adzikr. Quran
Litubayyana linnas, supaya kau jelas pada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa turun kepada mereka. Dengan terang, Allah Ta'ala nyatakan Muhammad datang untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau kita jumpa kumpulan ni, memang dia cuba lari, dia kata macam dia nak Quran tapi tak nak sunnah. Dia nak Quran tak nak sunnah. Ini pengalaman jumpa dengan kumpulan pelik ni. Saya jumpa pertama sekali dulu waktu tahun lama lah. Mungkin ketika tahun tu 2010 kot, 2011. Ada seorang kawan, student saya. Dia bukan budak lah, orang tua. Dia bawa kawan dia. Dia kata kawan dia baik. Tapi kawan dia ni tak nak solat. Kawan dia tak nak solat. Alasan kawan dia tak nak solat, dia kata apa? Dia kata, solat is a pagan ritual. Solat ni adalah upacara penyembahan berhala. Dia cakap. Bila saya tanya dengan dia, kenapa? Dia kata, tengoklah, ikut matahari. Kalau kita nak ingat Allah Ta'ala, ingat sepanjang waktu lah. Kenapa? Kan ada masa-masa. Dia cakap yang tu. Gaya kumpulan macam ni kan. Jadi bila dia cakap macam tu, saya pun hujah balik. Saya kata dalam ayat 103 surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut tentang waktu tu ada. Allah Ta'ala sebut waktu. Memang solat ni berwaktu-waktu. Dia bukan datang random bila suka hati kita. Dia ada waktu-waktu dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Nisa ayat 103, hujung ayat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya solat ke atas orang beriman itu adalah kefarduan berwaktu-waktu. Yang Allah Ta'ala sebutkan lepas terangkan tentang solat khauf. Solat perang. Jadi macam ni ketika peperangan, ketika ketakutan, cara solat macam mana? Hujung lepas terangkan tu Allah Ta'ala kata solat ke atas orang beriman itu adalah kefarduan berwaktu-waktu. Jadi saya kata ada waktu. Dia diam. Dia kata ada ayat tu dia mula start ambil pen, catatkan. Lepas dia datang waktu saya jumpa tu, dia bawa kertas buku tulisan, buku nota. Dia buka satu-satu dah tanya soalan. Soalan pertama, soalan kedua. Tapi saya kata macam tu. Pasal dia mula-mula jumpa tu, dia ada tajuk. Dia kata kenapa orang Islam ni, dia kata bila jadi Islam, belajar agama, dia jadi Arab. Dia kata, Ustaz bagus pakai baju Melayu. Kalau saya pakai jubah hari tu, awal-awal lagi dia dah sound nak kenakan saya. Tapi bila saya pakai baju Melayu, dia kata Ustaz bagus. Ustaz pakai baju Melayu. Ustaz ni lah Melayu lah dia kata. Dia kata kenapa dia jadi Arab? Jadi problem kita sekarang ni masalah dia interpretation tadi. So bila saya kata solat berwaktu ada, so dia kata aqimus solah wa atuz zakah. Dia kata bukan maksud dirikan solat, bukan maksud dirikan solat, dirikan kebenaran. Aqimus solah, dirikan kebenaran. Jadi saya kata dengan dia, abang buka kamus mana? Ni dalam konteks ni jahil bahasa Arab lah. Ni ada peringkat dia, dalam jahil bahasa Arab. Atau terjemahkan kalimah-kalimah Al-Quran dengan sesuka hati. Ini kesesatan, satu bentuk kesesatan yang kita akan nampak. Tapi tajuk asal dia bila dia kata aqimus solah, dirikan kebenaran. Saya kata solat dalam Quran ada maksud tentang doa. Doa macam Allah Ta'ala kata dalam surah At-Taubah ayat 103. Kalau tak nyatakan khudh min amwalihim sadaqatan. Hey Muhammad, ambil daripada harta mereka sedekah. Yang tutahhiruhum, yang kau sucikan mereka. Wa tuzakkiruhum, kau bersihkan mereka dengannya. Wa salli alaihim, dan solatlah ke atas mereka. Inna salataka sakanun lahum, solat engkau adalah ketenangan bagi mereka. Maksudnya doakanlah mereka, doa engkau ketenangan bagi mereka. Ada ayat macam tu saya kata. Ni ada ayat macam dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 155, 154, 155. Nak tanya tekan berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk orang mati syahid dan tak mati di sisi Allah Ta'ala kan, bahkan hidup kan di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut lepas tu kan, dia kata apa? Walana balwannakum bi syai'in min al-khawf wal-ju'. Demi sungguhnya kami pasti akan kenakan kamu sedikit daripada ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim min amwal, dan kekurangan daripada harta, wal anfusi, nyawa, was samarat, dan juga tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, berita gembira pada orang bersabar. Okey, siapa orang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang bila menimpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillah, mereka berkata kita ni milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Okay, orang macam ni perangai dia, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah golongan yang ke atas mereka solat dari Tuhan mereka dan rahmat. Kat sini para ulama kata keampunan dari Tuhan mereka juga rahmat. So kalimah solat ada maksud keampunan, ada maksud doa.
Okay? Ada masuk tempat solat macam surah An-Nisa 43. Datang dengan maksud ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Mana solat tu adalah tempat solat. So kalau kita sebut macam ni, saya kata ada yang abang kata solat masuk kebenaran, abang tengok cek kat mana? Ada diam. Kita tunjukkan dengan saya kamus. Mana kamus bahasa Arab yang tunjukkan solat masuk kebenaran? Aqimus solat, dirikan kebenaran. Saya kata tunjuk. Dia tak boleh. Jadi saya kata dengan dia balik, saya kata kalau abang Muslim, saya kata Muslim, abang ada berapa syahadah? Saya kata. Dia kata 2 lah. Syahadah apa? Kata asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, baik. First, saya kata asyhadu an la ilaha illallah. Macam mana abang laksanakan asyhadu an la ilaha illallah? Dia kata yalah syahadah. Saya kata macam mana ditegakkan kita lafaz kita menyaksikan Tuhan dengan Allah Ta'ala? Macam mana? Dia tak jawab. Saya kata saya bantu. Saya kata bila abang tak sekutukan Allah, tak buat syirik kepada Allah Ta'ala, okay? Tak seru selain Allah Ta'ala, tak harap selain Allah Ta'ala, tak doa selain Allah Ta'ala, abang telah tegakkan la ilaha illallah. Abang telah tegakkan ya Allah. Okay, faham Saya kata, okay. Kalau sekiranya Muhammad Rasulullah macam mana? Muhammad Rasulullah macam mana abang buat? Saya katalah macam kita tengok cerita Piramli kan, di mana kekuatan Datuk Hang Tuah, di tenaganya ke, di kerisnya ke, kan. Saya kata bila abang kata abang Muhammad Rasulullah, abang tunjuk kat mana? Dengan serban ke? Jubah ke? Mana? Ikut Muhammad lah. Ikut kat mana? Saya kata. Ikut ketang mana? Di mana abang ikut Muhammad? Dekat sini yang dia tak boleh lari. Dia macam dia kononnya pada awal dia dah ada dah satu guideline, interpretation Al-Quran ke apa boleh dia baca suka hati dia. Saya kata sekali macam mana nak tinggalkan Muhammad? Muhammad SAW, dia adalah penjelas bagi Al-Quran. Kalau abang tinggalkan dia, abang pergi mana? Dia terdiam lah, dia terdiam. Tapi Alhamdulillah yang kumpulan yang abang saya jumpa mula-mula tu, dia Alhamdulillah lepas 2 minggu dia solat balik. Tapi yalah, yang lain-lain dia tahu. Tapi ini saya jumpa solat. Memang adalah ketika perbualan dengan dia, ada orang yang datang dengar, duk bagi mesej kat saya. Dia kata ustaz tengah sembang dengan setan dia. Pada kawan dia kata dia baik. Tapi dia nak kebebasan dalam menginterpretasikan Al-Quran. Sebab saya kata tadi, kumpulan yang sesat, Quran itu diorang pegang. Tapi bila terjemahkan masuk Quran, nak beramal dengan Quran, dia takkan ikut. Dia takkan ikut apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Sebab tu sunnah dia akan tinggal. Kumpulan yang tu. Kemudian yang saya jumpa seorang lagi, macam kumpulan saya kata Rasul Kahar tu kan. Ini kumpulan. Bila dia kata solat, mana ada solat? Dia kata solat mana dalam Quran? Sebenarnya kalau dia ceritakan berkaitan solat dalam Quran, dia memang ada. Bila saya baca ayat 103 surah An-Nisa tu yang tentang solat ada waktu-waktu tu, itu dah jelas dah memang ada waktu dia. Cuma saya tarik balik diorang kepada masalah, bila kita nak Quran punya teks, tapi tak nak Quran punya penjelasan, mana boleh? Sebab Muhammad SAW datang untuk menjelaskan dua-dua sekali. Menjelaskan Al-Quran kepada kita. Mana Allah Ta'ala utuskan Muhammad SAW untuk mengajarkan kita Al-Quran. Jadi dekat sini dia lari, dia kata bukan untuk Rasul. Dia kata Rasul. Saya kata Rasul yang dimaksudkan tu Kahar ke? Dia kata Kahar. Saya kata tang mana? Dia tanya diutuskan. Dia kata diutuskan. Saya kata siapa lantik dia? Dia kata Allah lantik. Saya kata melalui apa? Dia tak boleh jawab lah. Tapi diorang kalau kumpulan sesat macam ni, dia sering akan datang cuba mewaswaskan tentang tajuk Muhammad Rasulullah tu. Dia tak nak. Dia kata Muhammad tu Nabi. Muhammad bukan Rasul. Muhammad bukan Rasul terakhir. Dia Nabi terakhir. Tapi saya hujah balik, saya kata kalau berdasar pada Al-Quran, Allah Ta'ala tak pernah bezakan Nabi dengan Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala gelar Musa ke, Ibrahim ke, Harun ke, yang kita tahu kan, Nuh ke, yang sebagai Nabi. Sebagai Nabi. Zakaria, Yahya, sebagai Isa sendiri Rasul. Tapi digelar Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Maryam ayat 58. Bila Allah Ta'ala ceritakan start daripada Zakaria punya kisah. Kan kalau kita buka surah Maryam, mula kisah, ada kisah tentang Zakaria minta dapat anak. Lepas tu cerita tentang Yahya. Lepas tu Maryam, kemudian Isa, kemudian Ibrahim, kemudian Musa sikit, kemudian Harun, disebut nama Harun, kemudian disebut nama Ismail, kemudian Idris. Lepas ujung tu 58, Allah Ta'ala sebut ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah golongan Allah Ta'ala kurnia nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari kalangan zuriat Adam.
Wa mimman hamalna ma'anu, dan daripada zuriat orang-orang kan bawa bersama-sama atas kapal bersama Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan daripada zuriat Ibrahim dan zuriat Israil. Mimman hadain wa ijtabaina, dengan orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Saya kata kat sini Allah Ta'ala terang panggil mereka semua Nabi. So bila dikata Muhammad Rasul Nabi terakhir, tak ada Nabi sebelum Muhammad, Kaha tak boleh jadi Rasul sebab dia bukan Nabi. Sebab semua Rasul itu Nabi. Tapi bukan semua Nabi itu Rasul. Gelaran Nabi itu untuk semua yang diutuskan Allah Ta'ala mesti digelar dengan Nabi. Rasul tu akan diberi kepada ni. Pasal Nabi yang terbawah sekali. Kemudian atas mereka Rasul. Atas mereka Ulul Azmi. Ulul Azmi atas sekali. Jadi secara basic, diorang akan cuba lari dekat situ. So bila kita sebutkan tentang tajuk apa, bila kita kata Quran kan. Dia kata Quran dia bukan untuk orang-orang Arab saja. Saya setuju lah. Dia kata kalau untuk orang bukan orang Arab saja, kena cakap bahasa Melayu lah. Sebab tu ada Rasul Melayu. Dia cakap. Sebab tu ada Rasul Melayu. Tapi cerita kelakar dia bila dia sebut macam tu, saya pulas balik. Saya kata dengan dia, tapi Quran tak pernah kata Fuqaha. Saya kata tak pernah ada Fuqaha diberikan oleh Allah Ta'ala wahyu. Saya kata Muhammad disebut dalam Quran. Contoh dalam ayat terakhir surah apa? Surah Al-Fathu. Surah Al-Fathu, Allah kata apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Itu ijtihad, Allah ijtihadkan Al-Quran. Bahkan Allah cerita tentang sahabat yang ikut Muhammad macam mana perangai dia. So basically gelaran yang diorang cuba larikan, kata Muhammad adalah Nabi terakhir tapi bukan Rasul terakhir. Tak ada, tak wujud. So istilah tersebut mereka yang pandai-pandai asingkan. Mereka pandai-pandai asingkan. Cuma bila kita cakap macam tu, dia kata ada ayat surah Ali Imran 81 yang menunjukkan bahawa Rasul dan Nabi ini adalah berbeza. Saya kata ayat 81. Dia kata 81. Saya kata ayat tu bunyi wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah tak kali mana Allah Taala mengambil perjanjian para nabi. Ingatlah tak kali mana Allah Taala ambil perjanjian daripada semua para nabi. Apa perjanjian dia? Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demi kerana aku beri kamu kitab dan juga hikmah. Demi kerana aku beri kamu kitab dan juga hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Dan datang pada kamu seorang rasul. Musaddiqul lima ma'ahum, membenar apa di tangan kamu. La tu'minun nabihin, akan beriman dengannya. Wa la tansurun, kamu bantu dia. Qala aqarrtum, Allah Ta'ala kata, adakah kalian semua berikrar? Wa akhadhtum ala dzalikum isri, kamu ambil di atas itu perjanjianku. Qalu aqrarna, mereka kata kami pun berikrar. Mereka semua kata kami berikrar. Qala syahadu, Allah Ta'ala kata kepada semua para nabi. Qala syahadu, bersaksilah. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersama kalian di kalangan yang menyaksikan. So, bila baca ayat tu, dia kata tengok, Nabi Rasul lain. Saya kata ayat ini 81 ni adalah tajuk berkenaan dengan semua para Nabi kenal Muhammad. Sebab semua para Nabi bila datang Muhammad SAW, mereka wajib ikut Muhammad. Dia kata mana ada nama Muhammad kat situ. Saya kata kahau pun tak ada kat situ. Tapi saya nak terangkan, saya kata. Sebab Muhammad SAW dikenali oleh semua bangsa. Semua agama, macam ahli kitab, terutamanya mana kitab mereka dekat dengan zaman Muhammad SAW. Mereka kenal Muhammad. Ni yang kita bincangkan pada minggu lepas, pada 2 minggu lepas. InsyaAllah besok kita sambung lagi tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu. Yang kita dah ambil dalam Old Testament, New Testament kita dah ambil. InsyaAllah besok kita akan ambil sikit daripada kitab Hindu. Walaupun saya tak itu baca. Saya itu baca translation dia je. Kemudian kita akan ambil daripada kitab Parsi tentang nama Nabi SAW dalam kitab-kitab terdahulu. So kalau kita faham kat situ, orang ahli kitab kenal Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala pernah sebut dalam ayat yang lain, Allah kata awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Ada kata jadi tanda untuk mereka bahawa mengenal Muhammad ni ulama' Bani Israel. Dalam ayat surah Asy-Syu'ara ayat 197. 197. Okey. Allah kata awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama Bani Israel. Adakah tak menjadi tanda untuk mereka mengenal dia, mengenal ajaran Islam tu dan mengenal Muhammad tu ulama-ulama Bani Israel. Dia kenal Muhammad. So saya kata kahar tak dikenali. So ayat 81 surah Al-Imran tu menjelaskan tentang Muhammad. Nama dia sampai sekarang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Sebab tu orang dahulu masuk Islam dengan mudah. Macam kita ceritakan dalam kisah-kisah apa tentang tajuk apa mukjizat Nabi SAW atau dalam bukti baginda.
Kita kata Nabi Muhammad dahulu sebelum daripada sebelum bagi yang diutuskan, dan lepas diutuskan ada sahaja orang yang menyaksikan, kenal dia. Waraqah bin Naufal kenal dia, seorang rahib Kristian. Dia sebenarnya sepupu Khadijah, tapi dia masuk Kristian sebab tak nak sembah berhala. Tapi bila Muhammad SAW, Nabi Muhammad kita, ceritakan apa dia temui dalam Gua Hira, terus dia kata ini adalah malaikat yang turun kepada Musa AS. So dia kenal. Semua para ulama Bani Israel atau orang-orang yang berkelibat kenal. Yang ada kitab kenal tentang Muhammad SAW. So dekat situ yang diorang gagal. Lepas tu diorang ada cakap, dia kata kalau Muhammad diutus pada saya tak dengar Muhammad baca pada saya Quran. Kan? Dia kata saya tak dengar Muhammad baca Quran kepada saya. Saya tak dengar Muhammad baca Quran pada saya. Saya kata tak perlu Muhammad SAW baca pada saya. Sebab Allah sebut dalam Quran, surah Al-An'am, Allah katakan dalam surah Al-An'am, wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala. Okey. Bukan kan? Surah Ar-Ra'd. Okey, kita ambil surah Ar-Ra'd dulu. Nah, surah Ar-Ra'd Allah katakan wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala. Kata orang yang kafir, bahawa engkau hai Muhammad bukanlah utusan. Qul kafa billahi syahidun baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Katakan Muhammad, madai Allah Ta'ala saksi di antara aku dan kamu, dan siapa-siapa di sisinya ada ilmu kitab. Orang ada ilmu kitab, dia akan tahu Muhammad SAW diutuskan. Okey. Waman balagh. Dan demikian juga dalam surah dan surah Al-An'am ayat yang ke 19. Ini pasal yang ni terdiam jugalah pasal bila saya kata apa? Muhammad untuk kita sebagai utusan. So dia kata mana ada? Saya kata dalam surah Al-An'am ayat 19. Allah Ta'ala nyatakan, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Bila orang kata kan tak setuju dengan Muhammad SAW, Allah Ta'ala kata, hai Muhammad, cakap pada mereka, ayyu syai'in akbaru syahadah. Manakah benda paling besar penyaksian? Dia tak dijawab. Engkau jawab, hai Muhammad. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan, hai Muhammad, Allah lah saksi di antara aku dan kamu. Allah saksi antara aku dan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dan diwahyu kepadaku Al-Quran ini, liundirakum bihi, untuk aku ingatkan kamu dengan Quran ni. Itu orang yang depan Nabi lah. Wa man balagh, dan siapa sampai kepada dia Al-Quran. Mana siapa Quran sampai pada dia, Muhammad adalah utusan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat 19 tu dengan jelas kata, diwahyu kepadaku Quran ini untuk aku ingatkan kamu dengannya, dan siapa sampai padanya Quran. So siapa saja, tak kira sampai hari kiamat nanti, sampai pada dia Al-Quran, sempat dia dengan zaman Al-Quran itu masih ada, maka Quran itu peringatan, pemberi peringatan dengan Quran itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So memang kumpulan apa yang sesat macam apa Kadzab ni, dia tak ada hujah. Dia cakap menyentuh, dia kata yang saya kata, ni ayat Quran ni nak bagaimana? Belum lagi kita kata bukan masalah bila dia kata dia ikut Quran, tapi dia tak hafal Quran. Sedangkan Allah SWT berikan kepada para anbiya tajuk utama berkenaan dengan Quran tu, dengan kitab mereka masing-masing. Kitab mereka masing-masing. Sebab kitab, setiap para anbiya ada kitab masing-masing. Dan Muhammad SAW, kitab dia adalah Al-Quran. Dan bukti dia juga adalah Al-Quran. Betul Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidah kau, hai Muhammad, dengan Quran supaya kau cepat dapatkan Quran. Ini pasal Nabi pernah satu peringkat kehidupan baginda Jibril tak habis baca, Nabi dah follow cepat-cepat. Pasal takut terlepas Al-Quran. Allah Ta'ala jawab, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sehingga kamilah yang menanggung penghimpunan Quran itu dalam dada engkau, dan juga pembacaan Quran itu dengan betul. Dua-dua Allah Ta'ala jamin. Fa idza qara'nahu, bila bacakan Quran itu, fattabi' qur'anah, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, mereka atas kamilah penjelasannya. So penjelasan Quran tu pun datang juga apa? Sekali. Maksud dalam ikutkan tajuk tersebut, Muhammad SAW dan kisah tadi, hafalan dia, bacaan dia dan juga penjelasan dia, semuanya
terjamin. Allah Ta'ala jamin. Dan yang jaminan yang pertama itulah masalah hafalan. Sebab Nabi SAW, kita belajar dalam kitab Ulum Quran, hafalan Nabi SAW tidak seperti hafalan para sahabat. Hafalan baginda SAW terjamin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jamin. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'la, kan Allah Ta'ala nyatakan, sanuqri'uka fala tansa. Maka kami pasti bacakan kepada engkau, lalu kau takkan lupa. Engkau takkan lupa. Kami bacakan, kau takkan lupa. Itu jaminan Allah Ta'ala untuk Nabi. Jadi saya katalah, kalau Kahar dia mengaku dia sebagai utusan Tuhan, Quran dia ada tak? Quran yang dia ambil surah Yasin, berapa ayat untuk dipakai tu, ni ayat ni kenapa bukan untuk dia pula? So Kahar boleh baca Quran ke? Hafal Quran ke? Saya tanya soalan. Pengikut dia kelam kabut. Tak ada dia kelam kabut. Dia kata penjelasan Quran. Saya kata bukan. Dalam ayat tersebut dengan jelas penjelasan tu lain. Bacaan tu lain. Muhammad SAW dijamin 3 benda. Hafalan, bacaan dan juga penjelasan. Kalau diorang gata-gata nak pakai konon penjelasan yang dimaksudkan dalam ayat tu penjelasan, dengan terang-terangan Allah asingkan. Dia kata inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah ke atas kamilah menjamin penghimpunan Quran dalam dada engkau dan juga pembacaannya. Thumma inna alaina bayanah, ke atas kamilah menanggung penjelasannya. 3 benda Allah Ta'ala jamin. Sebagaimana boleh orang tu datang tiba-tiba mengaku Rasul, mengaku Nabi dan sebagainya, Quran dia tak hafal. Ini cerita kelakar lah. Kisah benar tapi lawak tapi benar. Orang yang itu. Bahkan saya ada cerita sekali tu, saya jumpa dengan seorang pengikut dia. Dia bila saya kata kalau Kahar Al-Kadzab ni boleh baca Quran depan saya daripada Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa buka Quran, saya potong jari saya. Saya potong jari saya. Saya kata itu dia tak ni. Lepas tu saya kata, tak apalah kalau Kahar boleh baca, saya kata, silah, saya tukar. Saya bagi awak RM1,000. Dia boleh masuk bilik, ambil kertas, ambil pen, nak suruh saya tulis perjanjian. Dia kata, tapi RM1,000 sikit Ustaz. Apa kata RM10,000? RM10,000 tak ada hal. Saya kata RM10,000 pun okey. Kalau Kahar boleh baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa buka Quran, baca depan-depan, nak dengar. Sebab Nabi SAW solat di tengah-tengah malam dengan baca Quran, surah-surah yang panjang. Baca Al-Baqarah, Al-Imran, dan baca An-Nisa. Baca dalam solat. Tanpa tengok, Nabi tak ada tulisan. So kalau Kahar mengaku dia sebagai Rasul, saya kata kenapa dia tak ada Quran? So Allah Ta'ala jamin dalam dada Rasul tu ada Quran. So, dia kata RM10,000 Ustaz. Dia kata RM10,000. Semangat, dia bawa kertas. Lepas saya kata apa? Kalau dia tak boleh baca, awak bayar saya. Terus dia letak pen. Dia tahu dia memang Kahar tak boleh baca. Kumpulan gila ni kan. Dia tahu Kahar tak boleh baca. So bila saya kata kalau dia tak boleh baca, awak bayar saya RM10,000. Baru dia kelam kabut, dia diam. Ini benda-benda macam ni kita faham bahawa kedudukan dia mengaku Rasul tadi tak ada validity. Tak ada validity. Bahkan para ulama menyatakan pengakuan sebagai Rasul atau Nabi ni 2 je. Sama ada orang tu benar atau dia penipu. Kalau dia betul Rasul, Rasul lah. Jika tidak, dia pembohong paling besar, paling dahsyat. Sebab mengaku membuat cerita bohong ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu jadi basic asal. Bila kita kata Quran, kita pegang. Pemberi peringatan kita yang Quran adalah Muhammad. Macam ayat surah Al-An'am 19 tadi. Kan? Nabi kata, Allah Ta'ala suruh Nabi kata. Allah Ta'ala kata pada Nabi suruh kata. Wa uhiya ilayya hadzal Quran. Diwahyu kepada Quran ini. Liundirakum bihi, supaya aku ingatkan kamu dengan Quran. Wa man balagh, aku ingatkan siapa-siapa sampai Quran kepadanya. So siapa Quran sampai pada dia? Pemberi peringatan dia, penjelasan dia, penjelas bagi ayat-ayat Quran tu untuk dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu basic asal untuk sesat. Kalau kita tengok, kalau dia tak tolak nas, dia apa tolak sunnah. Bila tolak sunnah, tak ada sebarang peluang. Tak ada sebarang peluang. Kita sebagai seorang yang berakal, kita akan boleh terima untuk orang tu masuk campur diri dalam tengah-tengah periwayatan tadi. Dan diorang cerita, diorang kelakar ni, geng-geng yang sesat ni, diorang taksub pada guru mereka dan diorang percaya guru mereka boleh buat macam-macam, boleh cerita macam-macam. Bahkan bila kita nak bawakan cerita Nabi, dia tak nak terima. Tapi cerita guru dia suruh kita percaya. Macam mana kalau kita jumpa kumpulan sesat je ni kan, dia tak nak dengar hadis Nabi, tapi dia nak dengar hadis dia. Hadis Kahar ke, hadis Ayapan ke, Ayapin ke, hadis macam contoh macam apa,
Arkam ke, semua kumpulan-kumpulan ni akan sibuk dengan guru masing-masing. Dia tak nak interpretation Nabi, tapi dia nak interpretation apa yang guru dia buat. Macam ESQ, kan bila dia terjemahkan maksud apa, suara hati. Dan surah apa, surah Az-Zumar. Ya. Az-Zumar. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Ar-Rum ayat 30. Diorang baca ayat tu, dia kata apa? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkanlah, hadapkanlah wajah kau Muhammad kepada agama yang lurus. Fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang telah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tiada penukaran bagi agama Allah Taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Okey. So dia kata fitrah tu adalah suara hati. Suara hati. Ini interpretation suara hati dia lah. Sedangkan kita tahu daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? Yuladul fitratu, kullu mauludin yuladu ala fitrati. Sahih Muslim, Nabi kata setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah. Fa'abawahu, maka dua apa dia lah. Yuhawwidanihi, meyahudikannya. Au yunassiranihi, atau menasranikan dia. Au majisani, atau memajusikan dia. So lawan kepada Yahudi, Nasrani dan Majusi, lawan dia apa? Bukan suara hati, lawan dia adalah Islam. Lawan dia terang-terangan Islam. Dengan jelas disebut Islam. Kan? Tapi tiba-tiba datang dia terjemahkan. Dia tak nak. Dan pengikut dia akan taksub dan kata, tak ada lah. Kita baca hadis Nabi SAW pun dia akan tolak. Nah, terang-terangan dia akan tolak sebab dia taksub kepada guru dia. Apa yang guru dia terangkan tentang Quran, tidak Muhammad SAW sebagai penjelas, tapi datanglah Ari Ginanjar lah. Kalau kumpulan apa kahar lah. Qadiani lah. Kan kumpulan apa macam apa anti hadis lah. Kan liberal lah, dia akan datang dengan interpretation masing-masing. Dia tak nak terjemahan Nabi. Dia tak nak penjelasan Nabi, tapi dia nak penjelasan guru masing-masing. Ini sangat jelas. Ini bentuk pertama yang kita akan jumpa. Kalau kita tengok orang sesat kan, dia satu, dua, yang kedua ni sangat banyak. Okey. Tapi kadang-kadang diorang tak terfikir pun. Kadang-kadang kita perhatikan diorang ni jahil yang terlampau teruk sangat, tapi diorang rasa diorang pengetahuan, pelik tau. Dengan kebodohan yang diorang ada, masih diorang percaya diri mereka sebagai orang yang berpengetahuan. Saya dapat gelaran lah daripada orang kanan kahar. Sebab saya, bila dia jumpa saya tu, saya asyik baca Quran, saya sebut ayat ni. Dan sekali dia panggil siapa? Ahli kitab. Dia kata, ini ahli kitab, dia kata. Kalau ikut dia kata ahli kitab, saya berhak menentukan kebenaran Muhammad berbanding dia. Dia tak ahli. Kalau dia gelar saya ahli kitab, saya berhak lah buktikan kepada dia tentang kebenaran Muhammad. Dia tak berhak untuk tentukan kahar tu betul. Pelik juga lah. Tapi kadang-kadang diorang ni macam dia gagal kan. Itu keadaan dia. Okay. Itu pertama. Itu yang daripada bentuk yang kedua. Maksudnya tolak nas. Kedua, tolak sunnah, konon percaya Quran. Tapi ini semua gagal. Ketiga, kalau biasa kita jumpa adalah bentuk pengguna sesat ni adalah beriman sebahagian kitab, kufur sebahagian kitab. Atau ambil sebahagian nas, tinggal sebahagian nas. Dia balik pada asal macam kes kemudian Khawarij lah. Khawarij sesat pun sebab tu. Sebab mereka cuma contoh ambil dalil-dalil yang datang untuk mengancam. Tapi tak baca dalil tentang pengampunan. Dia baca dalil kan, berbohong pun tu masuk neraka. Berzina masuk neraka. Terus masuk neraka takkan selamat. So, bila dia cakap macam tu, diorang ambil sebahagian nas, tinggal sebahagian nas. Macam juga macam kumpulan contoh macam Murji'ah. Dekat Malaysia sekarang banyak kumpulan yang mengedepankan iman, amal tak guna pun, tak elok pun tak apa. Asalkan memang dah percaya Allah Ta'ala Tuhan, tak buat apa, tak ikut pun tak apa perintah Tuhan. Ini kumpulan sama, pun sesat juga. Sebab dia ambil sangat dalil-dalil berkenaan dengan harapan, sampai lupa berkenaan dengan dalil tentang azab. Memang kita kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Kalaulah mengetahui seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu, apa Allah Ta'ala, orang kafir, Okay. Kalau tahulah seorang kafir, apa yang ada daripada azab, daripada rahmat, kalau seorang kafir tahu apa Allah Ta'ala ada daripada rahmat, nescaya takkan hampa untuk masuk syurga sesiapa pun. Maksud dia, kalau dia tahu besarnya rahmat Allah Ta'ala, nescaya dia tak ada siapa akan terasa akan masuk neraka. Semua akan rasa dapat masuk syurga.
kalau orang tu percaya atau tahu tentang rahmat Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau orang tu, Nabi kata kalau tahulah seorang yang beriman tentang azab Allah Ta'ala, dan azab ni berpunca daripada apa? Keadilan Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala akan kira semua benda, takkan ada terlepas. Kalau dia tahu, nescaya takkan rasa terlepas masuk neraka seseorang pun. Takkan siapa rasa akan terlepas daripada neraka. Sebab Allah Ta'ala sangat adil. Sebab tu dua sifat tadi kedua-dua kena ada. Tapi bila balik pada kumpulan yang pertama tadi, Khawarij, dia baca tentang azab dia. Sampai akhir dia lupa tentang rahmat. Dia kafirkan semua. Umat Islam dan sebagainya dia kafirkan. Macam zaman kita sekarang kita jumpa macam kumpulan ISIS lah. Daesh. Ataupun ISIS. Yang mana mereka ni, dia baca ayat tentang jihad dan sebagainya, tentang sekian, dia sanggup perang dengan orang Islam, tapi dia tinggalkan orang kafir. Kepelikan yang berlaku. Dia serang orang Islam sendiri. Dia tak serang pun. Tapi saya ingat ada beberapa kali lah. Bila tajuk ni ditimbulkan, even oleh Menteri Luar Saudi dulu, dia kata Daesh atau ISIS tak pernah serang Iran. Dia serang negeri umat Islam yang sunnah. Serang ahli sunnah. Bom ahli sunnah. Tapi tak serang pun Syiah. Pelik lah kan? Lepas tu tak lama lepas tu, beberapa hari lepas tu, tiba-tiba dekat Tehran ada serangan. Orang bersenjata serang parlimen Tehran. Ni semua ni lakonan lah. Drama lah sangat dia nak buat. Supaya kononnya dia terkeluar daripada tajuk tu. US pun mana ada. Daesh pergi. Dia akan pergi serang negara-negara Islam. Di Syria bunuh orang Islam. Di Iraq bunuh orang Islam. Sekadar bagi diorang ni dibaca dalil-dalil yang tentang tajuk kekufuran, tak berhukum hukum Allah Ta'ala, bunuh pemimpin-pemimpin yang fasik ni lagi besar banding berperang dengan orang kafir. Bahkan itu tajuk dia lah. Bila kita kata dia pegang satu ayat tinggal ayat lain. Jadi memang kita kata benda ni sangat bahaya sebab kita tahu bahawa kumpulan bila seorang tu dia pegang sebagai nas, tolak sebagai nas, atau ambil nas tertentu tak nak ambil nas yang lain. Dia akan sesat. Confirm sesat. Dan sesat dia tak kira sama ada dalam kesesatan. Contoh macam geng Khawarij, geng Syiah ke, okay? Atau Murji'ah ke, yang mana mereka kumpulan ni yang kumpulan dari segi i'tiqad. Tapi beza zaman dulu, kumpulan macam Mu'tazilah atau Murji'ah ni, diorang masih solat tau. Zaman dulu, kumpulan-kumpulan sesat yang macam ni, yang ada ideologi, tapi tak praktik dari masalah perlakuan. Diorang ada dalam kepala mereka perbincangan. Tapi dari segi amalan Islam, diorang buat. Solat, puasa, zakat, haji diorang buat. Cuma tuturan mulut tu yang akan keluar kata-kata pelik. Tapi dari segi masalah solat, dia akan solat. Puasa dia puasa. Zaman kita, yang sesat dia melampau. Berkali ganda. Dia contoh macam kumpulan yang sesat ni, dia sampai tinggalkan ibadat. Dengan alasan contohnya macam dia baca hadis kan, di depan sikit dia baca. Kan Allah tak memandang pada rupa kamu, tubuh badan kamu, Allah tak memandang pada hati kamu. Tapi dia tinggalkan hadis tu, dia tinggalkan dan amalan kamu. Ini kita depan sikit. Dia ambil sebahagian nas ataupun sorok. Lebih tepat sorok lah. Okey. Kita yang ketiga. Yang keempat, mereka ni berbohong atas nama Rasulullah. Ini kumpulan ni biasa macam saya sebut itu, yang banyak kumpulan sufi lah. Kumpulan sufi ataupun yang tarikat banyak suka menyebarkan kisah-kisah palsu tentang Rasulullah SAW. Kadang-kadang mengangkat dia Syiah pun ada macam ni. Syiah termasuk. Tapi kumpulan yang kadang-kadang dalam kumpulan mengaku ahli sunnah, ada orang macam ni yang sibuk sebarkan hadis palsu. Sibuk menyebarkan hadis palsu, tak sibuk berkenaan dengan hadis yang sahih. Sentiasa cari hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tak sahih, dibacakan, diajarkan, disebarkan. Ini juga benda ni masalah sebab kita tahu bahawa daripada Islam ni tadi, dari segi beramal, kita kena beramal dengan yang pasti. Seorang yang kadang-kadang dia kata hadis dhaif boleh beramal. Kita kena tanya soalan, apa syarat beramal hadis dhaif? Hadis dhaif bukan boleh diamalkan dengan sesuka hati. Bahkan para ulama letakkan syarat. Syarat dia adalah kan, hadis tu tadi tidak dhaif melampau. Ini kalau dhaif melampau ni, ada sampai penipu dalam susu galut dia punya perawi, mana boleh kita terima? Saya ingat sekali ada seorang geng Ahbash di Malaysia ni. Dia tak suka bila Kementerian Dalam Negeri KDN cuba untuk buat lujnah atau jawatan kuasa pentahqiq hadis. Nak jaga hadis kan. Baru ni kan keluar dan sekarang pun ada projek banyak dibuat tentang tahqiq balik hadis, cek balik hadis. Jadi bila perjumpaan tu dibuat, membentangkan tajuk punca kemasukan hadis palsu
dalam masyarakat. Jadi pembentang tu sebutlah sikit. Dia sebutlah, dia kata contoh macam kitab Ihya Ulumuddin. Benda ni pada orang yang belajar kitab Ihya, diorang marah. Diorang marah. Sebab ialah macam mana tidaknya. Kumpulan ni macam apa, datang daripada Hadramaut kan. Syekh Habib Omar. Syekh Omar Al-Hafiz. Dia kan cerita kepada orang ramai bahawa ada mimpi salah seorang guru dia atau atuk nenek dia yang kononnya Nabi SAW telah puji Abu Hamid Al-Ghazali, kitab Ihya tu Nabi endorse. Ini masuk dalam tajuk-tajuk banyak lagi lah ajaran sesat yang bergantung pada mimpi. Cuma bila kita kata diorang angkat, diorang tak boleh turunkan langsung. So Imam Ghazali walaupun di akhir hayat beliau balik kepada sunnah. Hatta ketika mati pun dalam kitab Imam Subki kan, Tabaqah Syafi'iyah disebut berkenaan dengan ketika nak mati, Imam Al-Ghazali di dada dia ada kitab Sahih, kitab hadis Bukhari. Dan dia mati dalam keadaan mendakap hadis Bukhari. So benda ni pada sudut yang sepatutnya kita faham. Kita patut ikut seseorang tu pada akhir hayat dia. Nak pandang orang tu ke mana, tengok akhir hayat dia. Kita tak tengok pada awal, pertengahan dan sebagainya. Kita tengok akhir hayat, ke mana dia pergi. Imam Ghazali kalau orang kata hasil amalan dia buat dan sebagainya, dia hebat, hujung hayat dia pergi mana? Hujung hayat dia balik pada sunnah. Dia bukan tinggalkan sunnah, dia balik pada sunnah. Sampai dia kata, aku dahulu daripada ini terlalai, dia kata. Dia macam tu sekali dia perasaan dia ketika mana dia mendakap Sahih Bukhari di atas dada dia ketika dia mati. Tapi orang ramai tak faham benda ni, masih lagi nak mengagungkan dia, sedangkan kitab Ihya tu antara karangan-karangan awal dia, bukannya akhir hidup dia. Bahkan antara kitab yang terakhir dia dikarang adalah kitab yang Iljam Awam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam. Itu yang beliau sibuk nak sebarkan di akhir hayat beliau. Tapi ala kulihal kitab Ihya tadi menjadi tajuk. Jadi pensyarah tu daripada Usim buat pembentangan, dia sebutlah, dia quote, dia kata dalam kitab ni ada hadis-hadis palsu. Dan bila masuk masyarakat memuliakan kitab Ihya, lalu diorang pun pakai telan semua sekali. Jadi dalam ramai-ramai yang datang hadir tu ada geng Ahbash, kumpulan ni yang datang daripada Lebanon tu, yang sesat lah. Dia datang, dia bangun. Dia kata dalam masalah hadis ni, dhaif ke, dhaif, ada khilaf, dia kata. Kalau ulama dia kata dhaif, ulama dia kata hasan dan sebagainya. Macam pasal pensyarah tu bagi tahu, dia kata hadis, aku bandar ilmu, Ali pintunya. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku bandar ilmu, Ali pintunya. Okey, dia cakap itu, dia kata macam hadis ni. Dia kata hadis ni telah betul lah dikatakan oleh para ulama maudhu' dan sebagainya. Tapi ada para ulama yang menghasankan, dia cakap. Ada ulama hasankan. Contoh macam dia kata macam Imam Hakim. Imam Hakim pengarang kitab Mustadrak kata hadis tu hasan. Jadi bila dia cakap macam tu kan, dalam audience orang ramai macam pelik lah. So, dia macam timbulkan satu kekeliruan. Maksud dia, kalau hadis tu ada percanggahan, kenapa kita nak sibuk nak kata dhaif juga? Dia kata itu. Mungkin ada ulama lain kata sekian. So tak boleh kita putuskan satu. Saya waktu kita ujung perjumpaan tu, saya bangun. Pasal saya tak puas hati dia cakap itu, saya pun katalah, saya kata Lujah pentahqiq hadis yang KDN nak tubuhkan ni, saya kata dia mewakili kerajaan. Dalam kerajaan, bila kita pilih satu perkara, kita boleh ada khilaf. Contoh macam undang-undang perkahwinan. Undang-undang perkahwinan kita kan datang bahawa kita ikut tentang tajuk masalah nikah, mesti ada wali, mesti ada saksi. Mesti ada. Kalau katakanlah kita timbul masalah kat sini, ada khilaf. Kita jumpa orang tengah semak, undang-undang kita dah ada. Jumpa dan semak, saya kata, ni apa sebab berduaan ni? Dia kata baru nikah tadi, ikut mazhab Hanafi. Tak gila Malaysia masyarakat jadi macam mana? Semua orang ada khilaf. Kita bukan bincang masalah tu, saya kata. Pasal jabatan saya kata dalam kuasa ni untuk menjaga akidah masyarakat. Saya kata, siapa cakap tadi? Siapa cakap tadi kata ada khilaf? Macam aku bandar ilmu dan ahli pintunya. Saya kata, kalau dalam perawi hadis tu dah ada pembohong, macam aku bandar ilmu ahli pintunya, hadis bila kata maudhu' ni, fabricated atau palsu, bila dalam perawi tu ada pembohong, hadis maudhu' ada sanad.
Dalam sanad tu mesti ada orang yang dikenali sebagai penipu. Baru kita kenal hadis sebagai hadis maudhu'. Kalau hadis tu tak ada sanad, dipanggil la aslalah. Tiada asal baginya. Hadis ni tak ada, tak wujud. Tak pernah ada siapa riwayatkan. Tiba-tiba je muncul. Ini lain. Yang fabricated ni memang ada penipu. Dalam perawi tu orang dituduh menipu atau penipu, ada, hadis tu palsu. So saya kata tadi, saya cakap ni. Yang kata tadi apa? Ada khilaf. Saya kata dalam perawi hadis tu ada kadzab. Ada penipu. So kalau kita, contoh macam saya daripada A, daripada B, daripada C, hujung tak ada surah jabat. Nak terima ke saya kata? So jadi kumpulan sesat macam ni, dia tak ada rasa untuk memastikan apa yang dinukil Nabi itu adalah benar. Dia tak ada rasa. Dia rasakan bahawa asal ada pendapat boleh telan. Asal ada orang kata ada khilaf terus pakai. Tak boleh macam tu. So kita kena pastikan adakah khilaf tu muktabar. Adakah dalam perkara tu kita cek hadis Nabi tadi ada penipu tak? Kalau ada penipu, kenapa masih nak pakai? Pelik yang tak faham. Tapi kita tahu benda ni ada bawa pada tajuk depan sikit. Mungkin ke 11 daripada kesesatan. Tanda-tanda sesat ni adalah golongan ni dia taksub pada guru dia. So guru dia tadi mengatasi hatta Nabi. So, guru dia kasyaf, guru dia tahu benda. Macam apa dulu ada hadis tentang apa? Tanduk syaitan kan. Daripada Najd kan, apa akan lahir seorang lelaki sebagainya kan. Kisah hadis tu yang kelakarnya daripada geng-geng apa sufi di Mekah, diorang kata hadis ini tak ada. Aku tak ada asal. Tapi aku rasa maksud dia betul. Hadis tu tak ada sanad. Tak ada sanad tapi aku rasa dia betul. Ini sesat. Ini masalah kesesatan yang berlaku. Sebab tidak ada sikap untuk menyemak sunnah. Sebab para sahabat Nabi dahulu semak sunnah. Diorang cek sunnah Nabi itu betul ke tidak. Betul Ibn Abbas radhiyallahu anhu dahulu dalam mukadimah Sahih Muslim kan dinukilkan bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata dahulunya bila seorang tu kata qala Rasulullah SAW, kami hadap wajah kami kepada dia dan kami tumpu pendengaran kami. Maka satu riwayat kata mengalir air mata dengar orang tu cerita Rasulullah bersabda. Tapi bila manusia menunggang baik dan buruk sama saja. Dia buat baik buruk dia tak kisah. Maka kami tak terima kecuali apa kami tahu je. Mana apa dia orang tahu dia orang terima. Apa tak jelas so reject. Tinggalkan macam tu je. Dekat sini kita faham bahawa perbuatan para sahabat dalam hadis-hadis yang tak pasti buang. Dia tak tengok. Yang pasti dia ambil. Yang tak pasti dia tinggalkan. So benda macam ni saya pernah cerita kot dekat banyak kelas saya. Cerita waktu pergi kat Perlis. Saya dihantar ke sana, kadang-kadang pergi kat masjid-masjid yang ada masalah. Saya bukan diletakkan pada masjid tertentu bagi tajuk yang kontroversi. Tapi kadang-kadang memang bertekak lah dengan orang tempatan. Cuma saya bertekak tak teruk sangat lah kot. Ada sekali tu dia bagi tajuk pengurusan jenazah mengikut mazhab Syafi'i. So saya buat penjelasan banyak lah. Bila penjelasan tersebut lepas kelas rupanya ada orang tak puas hati. Dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia kata, hukum-hukum Islam ni ada berapa? Saya kata 5 je. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Dia kata, habis tu bid'ah duk mana? Saya kata haram lah. Dia tak puas hati, dia giring kepala. Saya kata gini tu Haji, kita nak pergi satu destinasi. Kan? Orang bagi tahu kita 2 jalan. Satu jalan confirm sampai. Pergi straight sampai. Satu jalan tak pasti sampai. Masa dah suntuk ni. Yang tak tahu sampai ke tidak. Tuan Haji ikut mana? Dia diam. Dia kata, tapi yang tak pasti sampai tu lagi banyak pahala. Yang tak pasti sampai, lagi banyak pahala. Saya kata, siapa cakap? Siapa kata? Dia gelak. Saya kata, Tuan Haji pun tahu. Dia gelak tu, saya faham lah. Dia pun tahu dia silap. Dia tahu dia mengarut. Saya kata, Tuan Haji pun tahu Tuan Haji mengarut. Ada pula pergi pilih. Tahu dah nyawa kita dah hujung. Dah asar, nak masuk maghrib dah. Nak malam dah. Kan? Kita masa limited. Nak beramal. Nak mendapatkan redha Allah Ta'ala. Satu jalan confirm. Memang sampai kepada tunjuk ajar Nabi. Satu benda tak tahu datang mana. Boleh sampai, tak sampai. Orang bijak ambil jalan sampai. Suatu macam Ibn Abbas kata tadi. Dia kata, kami ambil apa kami tahu je. Bila manusia dah mula, tak jaga-jaga, cakap dan sebagainya, kami ambil apa kami tahu. Apa kami tak tahu, kami tinggalkan. Ini sikap ahli sunnah.
Adapun orang sesat, datanglah kisah macam-macam. Yang kisah apa Nur Muhammad lah, yang tak yang sampai sekarang kat masjid zikir tu dia dialun-alunkan. Kan apa hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, yang masih lagi dipakai dan disebarkan. Walaupun tak ada sandaran daripada apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi ajar pun benda berkenaan. Semua riwayat yang datang semua palsu. Macam mana boleh dijadikan sandaran untuk akidah? Pelik kan? Bila datang dalil-dalil berkenaan dengan tajuk kedudukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Semua dalil datang menyokong. Diorang tolak. Dia kata apa tak mutawatir. Hadis ahad tak boleh jadi. Akidah. Tapi bila diorang bina untuk adakan benda palsu dalam agama, dia tak sahih pun dia pakai juga. Bukan dari Nabi tapi tok-tok guru kita dah cerita macam tu. Ini benda bahaya. Tapi dah berlaku sekarang pada masyarakat kita. Itu yang keempat. Okay, yang kelima, mereka menyembunyikan nas. Menyembunyikan nas ni macam yang saya sebut lah. Dia baca teks, tinggalkan sebahagian teks. Macam contoh macam apa, macam hari tu apa, Hizbut Tahrir. Ni pernah sekali kes. Waktu tu dekat Yayasan Taklim, kita kawan kita Abang Zul kita, dia ceritakan pasal kumpulan Hizbut Tahrir ni duk sibuk sebarkan. Diorang antara apa, Taqiyuddin Nabhani, antara ajaran sesat yang dibawa oleh Taqiyuddin Nabhani adalah menafikan azab kubur. Yang ikut logik akal, macam tak logik lah. Kan bila orang tu mati 1000 tahun dulu, kena azab sampai sekarang. Orang mati hari ni, besok kiamat, sekejap je. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa keadaan di azab alam kubur tadi tidak serupa dengan apa dia di dalam alam dunia. Pasal kita tidur, masa kita tidur, mungkin tidur sekejap, rasa lama. Kita tidur sekejap je. 5 minit tapi rasa macam berjam-jam. Kadang-kadang kita tidur berjam-jam, tapi rasa macam berminit saja, tak puas. So, itu keadaan alam roh. So, dengan sebab itu tak timbul tajuk. Dan bila kita pula, yang asas pertama kita, bila Allah Ta'ala kata, dia ada lah. Tapi bila kumpulan Hizbut Tahrir ni ada fahaman macam tu. Seorang pengikut dia, tulis dekat Facebook. Dia letak hadis separuh je. Dia hadis tu dalam Musnad Ahmad, datang dalam Bukhari pun ada pengertian sama, tapi lafaznya Musnad Ahmad. Dalam lafaz tersebut, Aisyah radhiyallahu anha kata dahulunya ada seorang wanita di kalangan Yahudi datang ke rumah untuk tolong-tolong buat kerja. Macam jadi pembantu kat rumah. Tolong kemas ni, kemas tu. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha tiap kali dia datang, dia dah tolong nak balik, Aisyah bagi hadiah. Dan tiap kali Aisyah bagi hadiah, wanita Yahudi itu akan mendoakan Aisyah sambil berkata, waqaqillahu azabal qabri. Semoga Allah Ta'ala lindung kau azab kubur. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha dapat dengar perempuan tu kata macam tu, dia cerita pada Nabi SAW. Dia berkata apa? Dia kata, ni apa, perempuan yang datang tolong kat rumah ni, dia tolong buat kerja, aku bagi dia hadiah. Lalu dia kata, supaya Allah Ta'ala lindung kau azab kubur. Lepas tu Nabi kata apa? Ini pasal Nabi SAW wahyu datang silih berganti. Ini menafikan fahaman-fahaman yang kata Nabi punya pengetahuan azali, seperti pengetahuan Tuhan atau pengetahuan Lauh Mahfuz, tipu. Sebab Nabi SAW tak boleh dapat apa-apa berita kecuali dibawa oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Macam ditangguhkan jawapan tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain dan Ruh. Yang Nabi SAW kata, datang besok aku jawab, tapi orang tangguhkan. So Nabi tak boleh bagi tahu kecuali Allah Ta'ala beritahu. Melalui malaikat ke, Allah Ta'ala ilhamkan baru Nabi jawab. So ala kulli hal, bila ketika mula-mula tu, belum diberitahu Nabi SAW tentang tajuk azab kubur. So Nabi kata apa? Kadzabatil Yahud. Berbohong orang Yahudi. Bohong Allahi kudzub. Dan mereka kata Allah Ta'ala banyak pembohongan. Dan Aisyah kata, okay, dia budak ni, geng Hizbut Tahrir ni, dia baca hadis separuh ni, dia tinggalkan. Kemudian, bila selang Aisyah radhiyallahu anha, dia ada sambungan hadis tu. Aisyah radhiyallahu anha kata, dan Nabi SAW diam beberapa hari. Beberapa hari lepas tu Nabi diam, tak ada cerita apa. Kemudian Nabi keluar pada hari ketiga ke, lepas hari tu, Nabi keluar dalam keadaan menarik selimut baginda, dan keadaan mata baginda merah, menangis. Nabi panggil orang ramai. Nabi kata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Nabi kata, kalau kamu tahu apa tahu, kamu akan banyak menangis, kamu akan sedikit ketawa. Wahai manusia sekalian. Nabi sebut 2-3 benda. Ujung tu Nabi kata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ista'idhu billah min azabil qabri. Minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Fa inna azabil qabri haq. Kerana azab kubur tu adalah benar. Dan Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, semenjak hari berkenaan, Nabi berdoa. Antara doa yang Nabi baca lepas tasyahud, sebelum salam, Nabi akan sebut minta perlindungan daripada azabil qabri, daripada azab kubur.
So jadi benda tu pertukaran tu dia jahat, dia sorok nas. Dia ambil separuh nas, dia cerita kat orang, separuh lagi dia sorok. So saya jawab balik ketika saya pada Abang Zul, saya kata dengan dia, saya kata kalau budak ni jahil satu benda, kalau dia tahu dia jahat. Sebab dia sengaja sorokkan teks hadis untuk supaya kononnya dia boleh sebarkan fahaman Hizbut Tahrir yang tak percaya kepada azab kubur. Itu sangat jelas. Dia ada contoh lain macam kes yang geng-geng sibuk tentang hati. Buatlah apa saja asal hati kita baik tak apa. Dia kata apa? Dia baca hadis Nabi. Hadis Nabi kata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum." So, Allah tak pandang pada rupa kamu dan tubuh badan kamu. Dia tak pandang pada apa dalam hati kamu. Problem dia hadis tu tak habis dibaca. Hadis tu datang, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum. Semua riwayat datang dengan wa a'malikum sekali. Allah tak pandang pada wajah kamu dan tubuh badan kamu. Tapi Allah tak pandang pada hati kamu dan amalan kamu. Tapi kumpulan ni dia sorokkan nas tu. Dia baca separuh je hadis tu. Dia baca. Nampak kan penipuan? Dia bohong. Macam ni kumpulan-kumpulan yang geng-geng kata Allah Ta'ala di mana-mana ada tabur bertempat. Kan dia kata kan Allah laku syai'a. Tahunya Allah Ta'ala tiada sesuatu bersamanya. Sedangkan dalam hadis yang sahih datang wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arasy Allah ketika itu berada di atas air. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakan panel. Telah ada arasy Allah Ta'ala. Dan arasy Allah Ta'ala di atas air. Dia tinggalkan ayat tu. Sebab dia nak pegang, Allah Ta'ala tak ada bertempat. Tapi Allah Ta'ala ceritakan dia ada arasy. Kita faham macam tu. Tapi yang kelakar, orang ni dia akan buang nas. Sembunyikan nas. Okay, baik. Ini yang kelima. Yang kelima, menyembunyikan nas. Okay, jadi, oleh kerana boleh lagi ke? Saya sebenarnya tak nampak tau orang tulis apa. Sebab saya nampak, saya tahu saya masih lagi online. Sebab beza dengan kalau waktu lain yang kalau hilang tu lampu kamera saya akan hilang. Sekarang lampu kamera saya menyala lagi. Saya tahu saya masih online. Lepas tu saya tak tahu orang cakap apa. Kenapa tak tahu? Pelik sikit. Sebab saya tak dapat lihat tak baca dia punya teks perbualan apa entah. Chat tu tak ada. Awak tengok jap kalau dapat lihat. Sebab saya cuma dapat lihat itu je. Okey. Komen. Okey, saya buka yang lain. Okey. Dia kata Assalamualaikum Ustaz. Sekejap. Sekejap. Okey, sekejap. Saya dapat lihat. Okey. Sekejap. Saya tak baca teks. Okey. Jumpa. Dia kata, mana dia ni? Cek. Baca teks tinggal sebahagian teks. Okay. Beriman. Bukan berbaca. Mereka buatan Rasulullah SAW, bentuk sesat satu, tolak nas, tolak sunnah, tolak sebahagian sekian. Mana dia ni? Saya nampak tu je. Saya tak nampak yang lain. Jadi setakat ni saya nampak itu je. So, ala kulli hal, okay. Sampai yang ke 5. Yang kelima kan? Okay, menyembunyikan nas. Yang kelima, menyembunyikan nas. Nas tu ada tapi mereka sembunyikan. Pasal bagi berpadanan dengan apa mereka nak. Okay. Kemudian yang keenam. Yang keenam kita kenal kumpulan yang sesat ni dengan menyelewengkan nas. Okay, selewengkan nas ni maksud dia teks tu ada. Kadang-kadang teks tu ada. Cuma sama ada diorang cuba larikan teks, ubah kalimah. Macam kumpulan yang Mu'tazilah, mereka kalau boleh tak nak Allah Ta'ala berkata-kata, maka dia kata dia cuba nak baca Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah Ta'ala kepada Musa dan kata-kata. Diorang cuba untuk buang berkata-kata Allah Ta'ala tu nak tukar kepada berkata-kata Musa. Musa berkata, Allah yang dengar. Dia cuba nak larikan macam tu. Wa kallamallahu Musa taklima tu dia cuba nak larikan. Nak tukar daripada yang berkata-kata tu Allah, tukar kepada yang lain. Di pasal asal dia, sebab dia nak buang. So dia nak kata kalamallahu, dia baca kalamallaha. Itu yang berlaku. Macam perbuatan Yahudi lah. Allah Ta'ala suruh kata hitah, dia kata hintah.
Hitoh, dia kata hintoh. Jadi yang tu kita kata berlaku. Kadang-kadang penyeluruhan nas ni berlaku dengan kekalkan lafaz tapi larikan makna. Alihkan makna. Lafaz ada tapi dia kata takwil. Kita takwilkan maksud. Contoh macam apa? Macam apa Bishr al-Muraisi. Seseorang yang pernah Imam Syafi'i debat dia kepada Mu'tazilah. Dia kata tak ada suatu benda pun merendahkan terhadap kata-kata kita berbanding Al-Quran. Mana apa diorang cakap, Quran tak pernah sokong. Jadi dia kata perakuilah Quran pada zahir, kemudian alihkan dengan takwil. Alihkan dengan takwil. Dan memang banyak kes-kes zaman kita sekarang ni, peralihan maksud-maksud Al-Quran ni daripada maksud asal kepada yang lain ni, ini adalah jalan paling banyak masuk padanya golongan ahli bid'ah. Bahkan juga golongan sesat pun masuknya tu juga. Dia suka hati dia nak ubah apa dia nak. Dan macam kes Rasul kan, Rasul Kahar. Dia kata Rasul tu dia lah Rasul. Ini semua ni sekian. Kemudian ada jenis yang baca dalil tapi alih tempat lain. Contoh macam dalil tu datang, contoh macam kes kita sebut itu Ja'far bin Abi Talib. Nabi pernah kata pada dia, anta minni wa anna minka. Engkau rupa aku rupa engkau. Engkau rupa macam aku. Jadi dia gembira, dia terlompat-lompat. Bila dia terlompat-lompat tu, kumpulan yang sesat kata inilah dalil untuk zikir menari. Zikir menari ni lah dalil dia. Selain dari itu juga macam kes dalil berkenaan dengan baru ni ada orang sebarkan. Dia kata bahawa dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Ahmad dahulunya orang-orang Habsyah menari-nari depan Nabi pada hari raya sambil menyebut Muhammad hamba yang soleh, Muhammad hamba yang soleh. Hadis yang disebut tu disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia kisah yang sama, satu kisah aja. Itu orang Habsyah bermain lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Dia bukannya datang, maksudnya perbuatan mereka melompat-lompat dan sebagainya, bukan. Diorang sebenarnya bermain lembing dan perisai dalam masjid. Nabi izinkan mereka. Kemudian para ulama pula baca hadis tersebut. Imam Bukhari sendiri, Imam Nawawi, kan pengarang kitab Umdatul Qari, kan. Semua mereka, Ibn Hajar Asqalani, semua mereka faham hadis tu untuk maksud membolehkan perbuatan kepahlawanan dalam masjid. Nabi izinkan mereka main berlembing dengan perisai dalam masjid pada hari raya. Maksud dia untuk lelaki itulah hiburan yang sebenar. Jadi bila hadis datang macam tu, kumpulan sesat ni dia ambil hadis tu dipakai untuk zikir menari. Atau panggil ratib tegak. Macam dekat faham la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi itulah. Dia bukannya datang macam mana dikendaki, sebab hadis itu bukan datang untuk ajar menari pun. Dan para sahabat bukan berzapin dalam tu lompat-lompat. Bukan turut serta melompat tengah-tengah orang-orang Habsyah tu bermain lembing dan perisai. Diorang bermain lembing dan perisai dalam masjid, Nabi izinkan. Tapi benda tu tak menjadi amalan. Kalau amalan sekarang ni untuk kita umat Islam di Malaysia, lepas solat hari raya bersilat kita belakang masjid. Itu betul, boleh ikut sunnah kata. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Sebab apa? Kita tinggalkan sebab para sahabat tak teruskan. Nabi izinkan sekali. Tapi tak menjadi benda tu sebagai amalan. Dan bukannya benda tu untuk zikir menari. Bukan untuk bergendang dalam masjid. Tapi geng sesat ni macam Situ Wangsa ada satu. Masjid Muaz bin Jabal. Ada siap gendang dalam masjid tu. Gila ke? Masjid bukan tempat bergendang. Masjid tu bukan tempat bergendang. Tempat dibacakan Al-Quran. Tempat diajarkan tafsir Al-Quran. Tempat dipelajari hadis Nabi. Bukan tempat bergendang dan menari. Tapi telah jadi amalan sekarang. Orang kita pasal alih maksud dari tempat ni. Mana dalil itu ada. Tapi maksud benda lain dia letak kat situ. Tajuk lain letak dekat situ. Ini semua ajaran sesat. Kumpulan sesat banyak macam ni. Yang baca lain dalil datang benda lain, dia sibuk baca untuk benda lain. Okey? Baik. Kemudian itu yang berapa? Yang kelima, yang keenam Yang ketujuh. Wallahu alam. Wallahu alam. Saya tak boleh baca. Saya tak ada baca orang tulis apa. Pelik jugalah. Saya tak boleh baca apa orang tulis. Jadi bila tak boleh baca, tak dapatlah kita nak tengok betul. Saya dapat reply lah. Sebab saya tahu saya punya video ni sampai sekarang masih berjalan. Cuma saya tak dapat nak reply balik. Kalau ada siapa-siapa boleh WhatsApp ke apa benda, saya boleh tolong jawab. Tapi tak nampak. Tak kenapa entah. Okay.
inilah bahana untuk panggil online punya ceramah. Kita tak ada reply. Saya sebenarnya payah juga kalau dia kata berceramah tanpa reply ni, orang tak nampak muka. Saya tak boleh cakap pasal kita tak tahu orang faham ke tidak, jelas ke tidak apa kita sampaikan. Jadi saya agak ni sikit. Cuma okay, sampai nombor tadi, nombor 6 nombor 6. Maksud dia kita kata peringkat apa yang kita baca tadi sampai tajuk tersebut, tolak nas, tolak nas. Kemudian iman kitab, tak iman sunnah, apa beriman kitab tak tolak sunnah. Kemudian ambil sebagian kitab, tinggal sebagian kitab. Kemudian berbohong atas nama Rasulullah atau tak cek balik kesahihan dalil. Kemudian mereka menyelewengkan nas, menyembunyikan nas, kemudian selewengkan nas. Nas tu ada tapi yang selewengkan. So sampai situ kita berhenti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanda kita kenal. Sebab kalau ikut kepada basic dia memang jenis kesesatan tu banyak. Tapi kumpulan sesat tu sebenarnya kalau kita ikut balik, tengok mesti tolak nas. Quran ada, sunnah ada, tak nak terima. Ataupun mereka ada pegang Quran, tolak sunnah. Sedangkan kita dalil semua sekali mewajibkan kita merujuk pada sunnah untuk mengetahui pengertian Quran. Kemudian mereka ambil sebahagian kitab, tinggal sebahagian kitab. Mana sebahagian nas ambil, sebahagian nas yang tajuk yang sama dia tolak. Dia tak nak ambil. Dia pegang ini je. Dia tak nak ambil yang lain. Sedangkan tajuk sama. Tajuk dia sama. Dia tinggalkan sebahagian nas. Okay. Kemudian mereka berbohong atas nama Rasulullah SAW. Ni kita kata sangat jelas lah. Nipu atas nama Rasulullah SAW. Tak ada dia tak berat tentang pemeriksaan sunnah. Kemudian mereka sembunyikan nas. Kemudian mereka nombor 7 ni. Kan? Tolak nas, Quran, tak nak sunnah, ambil sebagian kitab, tinggal sebagian kitab. Kemudian tadi berbohong atas nama Rasulullah SAW, kan? Okey, 4 ke 5. Ya. Ya. Yang keempat tadi, yang keempat bohong atas nama Rasulullah lah. Bohong atas nama Rasulullah SAW, tak ambil berat ke tentang penyebabkan sunnah. Okey. Kemudian mereka yang kelima, mereka sembunyikan nas. Keenam, mereka menolak nas. Mereka menyelewengkan nas. Selewengkan nas ada 3 lah. Kadang dia buang lafaz tersebut, ubah baris ke, ataupun dia kekalkan lafaz tapi larikan makna, ataupun diorang alihkan maksud kepada tempat lain. Ini sampai nombor 6 kita ambil. Kita ambil sampai nombor 6 Baik. Nanti insyaAllah kita kalau ada rezeki lagi kita bincang insyaAllah. Benda ni memang kita kata kumpulan sesat ni bukannya mudah kita nak ni. Tapi secara asasnya kita dah ambil sampai 6. 6. Yang dikatakan sebagai cara kita mengenal kumpulan-kumpulan yang sesat. Tapi ialah dia banyak versi lah. Setiap zaman ada dia. Kalau kita letak pada arkam tu adalah bab hadis palsu. Bab berkenaan dengan tajuk penipu atas Rasulullah SAW, tak kisah. Itu semua tu dia ada sikap dia. Sampai pada keadaan tersebut. Okey, baik. Tak nampak. Kalau tak nampak saya tak boleh teruskan. Saya buka apa? Saya tak dapat nak komen balik. Sebab sekejap Okey, betul lah. 20 komen. Sekejap. Komen ada tapi saya nampak lagi mana. Okey. So jadilah yang keenam tu menyelewengkan nas. So jadi insya-Allah nanti kalau ada rezeki kita bincang lagi. Cuma dalam konteks ni kita akan terangkanlah macam pengalaman saya jumpa dengan pelik-pelik ni kan. Yang ada kumpulan yang agnostik pun ada. Yang yang bentuk yang masih mengaku Islam ada. Yang mengaku keluar Islam pun ada. Jadi insya-Allah kita ada rezeki kita akan sambung lagi. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.